Tuan-puan dimati Allah sekalian, tajuk kita hari ini adalah pengurusan konflik di tempat kerja. Itu yang saya kena buat lawak sikit sebab muka tadi ketat. Kan. Okey, sekarang senyum paling manis. Tunjukkan gigi masing-masing pada orang sebelah, Saya okey, Tolong senyum pada orang sebelah. Tak kisahlah gigi kita ada kekosongan ke apa ke. Senyum paling manis. Selagi saya kata tak berhenti, tu tengok. Senyum pada orang sebelah. Senyum, lepas tu tanya orang sebelah, saya cantik tak? Betul ni. Kena confident tau. Tanya dengan yakin bahawa orang tu akan jawab, saya cantik. Tanya sekarang, saya cantik tak? Aduhlah. Okey. Ada yang sangat menjiwai lah. Saya tengok ada yang menjiwai. Dia memang, saya cantik tak? Cantik. Ada yang macam ni tak? Saya cantik tak? Dia macam, Ustazah suruh, asal buat je lah. Kan? Subhanallah. Ada orang bila gitu, dia terus in character sangat lah. Sebab nampak sangat dia biasa tanya soalan tu. Subhanallah. Sekali-sekala kan, kita boleh gelak sikit, kita boleh senyum, kita boleh gembira. Tapi ada lagi yang cover-cover tu. Saya tak parti tengok cover gelak tu kan. Mungkin memang dia semula jadi memang dilahirkan cover. Dia boleh kontrol dia. Kalau marah ke, suka ke, stres ke, macam kita tak boleh nak kesan. Ada tak kawan-kawan kita macam tu? Ada? Jarang juga sebenarnya. Orang lelaki biasa macam tu. Kita tak boleh nak beza sangat. Dia happy ke. Kadang kita kena bagi sokongan pada suami tu. Siapa ada suami kat sini? Siapa yang dah kahwin? Bukan kat sini. Aduh. Takkan ada bawa suami kat pejabat ya? Ada dalam handbag ni Ustazah. Okey. Siapa yang dah berkahwin ada suami? Angkat tinggi-tinggi. Okey. Masya Allah. Sebahagian. Maksudnya majoriti belum ada suami. Okey, sebahagiannya dah laku. Bukan saya kata yang belum tu tak laku lagi. Bukan istilah tu. Ini menunjukkan ramai orang muda. Betul, kamu ni nampak muda-mudi. Comel-comel, Masya Allah. Di hari Jumaat yang barakah, di bulan Ramadan yang mulia ini, Ya Allah, kurniakanlah bagi wanita-wanita yang belum berkahwin di sini, Ya Allah. Suami yang saleh. Suami yang penyayang. Suami yang romantik. Suami yang handsome. Macam opa. Tak ada kan? Sebab ramai suka K-drama kan? Suami yang kaya. Oh, tu semangat tu sebut kaya. Ya Allah, pada waktu yang terdekat, pada waktu yang cepat, pada waktu yang berkat, pada tahun ini, Ya Allah. Amin. Masya Allah. Sudah dah lah semua tahun ni kahwin Nanti bertindak juga tarikh jemputan ni kan. Okey, memang ramai di kalangan yang muda-mudi Masya Allah di hadapan saya yang baru masuk alam kerjaya dan sebagainya. Sangat mencabar orang muda hari ini bekerja. Sebab antara cabaran utama adalah telefon, handset tu. Betul tak? Banyak tengok kerja ke banyak tengok telefon? Oh, Masya Allah. Memang nampak tu. Sampai pakai spek kan. Tengok kerja. Banyak tengok muka bos ke tengok muka handset? Oh, laptop. Masya Allah. Insya Allah. Bukan apa saya sebut macam tu. Sebab kadang-kadang konflik ataupun tekanan tempat kerja punca diri kita. Contohnya kita terleka dengan gadget. Terleka dengan isu viral. Terleka lah dengan gosip-gosip. Kan baca komen, kecaman-kecaman. Kita tak suka mengecam, tapi suka baca komen mengecam tu. Layan. Sampailah kerja dah jadi last minute. Hasil kerja tak capai piawan. Mulalah ada konflik dengan bos. Mulalah hasil kerja kena buang dalam tong sampah ke. Mulalah kelang kabut. Mulalah kerja overtime. Rupanya punca pengurusan masa kita sendiri yang tidak betul. Ataupun disiplin kita. Ataupun kita yang kurang amanah. Mulalah masa dah kelang kabut, dah kena marah dengan bos. Kawan cuit sikit je boleh jadi gaduh besar. Betul tak tidak? Betul tak ni?
Tak setuju Oh, kat sini memang tak ada kerja lambat apa semua, tak ada, on time. Maksudnya 2 hari sebelum dah hantar dah. Due date 2 hari lagi dah hantar hari ni. Bos, alhamdulillah dah siap. Ada apa-apa lagi ke? Saya tak boleh ni kalau tak ada kerja. Bos, sila bagi kerja. Oi, kalau boleh level ni kan. Sini handset, boleh je kita pegang Boleh, bebas Ada CCTV, bos tengok kita kerja? Tak ada Takut CCTV boleh bersuara. Awak buat apa tu? Lazada? Shopee? Buka IG, TikTok, FB. Tapi kalau marketing memang dia orang perlukan lah. Buka semua tu kan. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila sebut pasal pengurusan konflik di tempat kerja, boleh tak respon pada saya? Apa bentuk konflik di tempat kerja? Pertama, apa dia? Konflik, tekanan di tempat kerja. Macam blur-blur, macam tak ada tekanan ni. Jadi wabillahi taufik dah saya ni. Wal hidayah. Assalamualaikum. Macam tak ada tekanan, semua okey belaka ni. Cuba sebut je. Bukan kita luah perasaan kita, kita mewakili kawan sebelah. Okey. Apa konflik? Yang pertama. Boleh sebut? Berlainan pendapat. Betul. Tepukan gemuruh. Okey, kita belanja sahur pula. Buka puasa melalui suami dia. Dah nikah kan? Masya-Allah. Okey, yang kedua. Deadline. Betul lah kerja deadline kan? Lepas tu, kalau kena buat kerja berpasukan, kita je yang beria. Lepas tu tim kita tak support. Boleh jadi gaduh tu. Gaji sama, kita susah payah. Tiba dia pula dapat pujian. Lagilah geram. Tapi dalam hati je lah. Maki dalam hati bulan Ramadan kan. Okey, yang ketiga. 2 tu je. Toksik. Dah live kata. Yang live pernah masuk campur juga. Terima kasih hadis ada live ya. Masya Allah. Yang live pun boleh komen. Toksik. Ya Allah. Ada pencemaran toksik ke di sini? Orang toksik. Sedap kan kita cakap. Bila balik suami tanya, kenapa nampak stres? Kawan-kawan toksik, bos toksik, tempat kerja toksik. Saya kan, istilah tu istilah baru kan, toksik di tempat kerja. Orang toksik, rakan sekerja toksik, bos toksik. Saya kan bila orang ni asyik sebut toksik, sebenarnya ia memberikan satu signal media yang toksik. Sebab itu sini tak ada yang sebut pun toksik kan. Tapi jangan kecil hati yang sebut toksik tu. Tak, tapi memang itu istilah yang diguna pakai sekarang. Maksudnya toksik tu kita boleh faham ada pencemaran lah di tempat kerja. Ada benda yang tak sihat lah di tempat kerja. Environment yang tak bagus lah di tempat kerja. Betul, sebenarnya memang ada karakter toksik ni. Dia suka cari pasal dengan kawan-kawan, suka cakap belakang, backstabber, tikam belakang lagi. Mengumpat, mengandu domba, merendah-rendahkan, apa lagi? Tapi kalau kita memang rendah, memang orang akan pandang rendah. Faham? Kalau orang pandang tinggi, jadi tu. Kalau orang tinggi pula, orang pandang tinggi. Jadi kalau nak pandang dia, kena tinggi. Faham kan? Subhanallah. Jadi, apa lagi bentuk konflik? Overload, kerja. Overload, maksudnya rasa macam berlebihan sangat. Kita dah over limit dah. Kita dah buat yang terbaik dah. Kita dah buat habis baik dah. Okey, lagi? Respon lah. InsyaAllah. Saya ni klien ni, bakal klien. Kalau bakal klien lain sikit pun. Puan-puan akan ramah lah sikit ya. Masya Allah. Sila duduk. Puan yang berdiri, cik adik manis. Duduk kat depan ni, man. Dah lah berdiri, gelap pula. Bertambah letih. Sini. Okey ya? Okey. Subhanallah. Puan, cik, cik Zudian. HR. Melayu ke? Chinese ke? Chinese. Wah. Terima kasih sudi dengar juga ceramah saya. Kenal ke saya? Kenal? Ada follow juga? Ya betul, saya pernah datang. Tapi dekat TikTok semua ada. Tengok tak tengok TikTok? Bagus. Cik Zudian, tahu apa itu Facebook? Tahu?
Memang bagus lah tak ada TikTok sebab dia banyak gangguan kan, fokus apa. Lepas tu Facebook ada main jugalah. Ada tengok lah juga kan. IG ada. Tapi betul kalau kita tengok TikTok tu daripada mana? China kan. Tapi di China pun diharamkan TikTok. Betul tak? Diharamkan TikTok. Cuma yang saya tengok yang dia orang benarkan TikTok untuk education. Tapi dia boleh kontrol, menyekat untuk rakyatnya daripada melihat TikTok yang mengarut-ngarut ni. Memang TikTok ada kebaikannya. Adalah untuk orang bisnes, untuk sekian-sekian. Tetapi lebih banyak environment dalam tu negatif. Kecuali orang yang kekal positif, dia tak terpengaruh, dia boleh kontrol dia ada barrier dengan benda-benda yang negatif di TikTok. It's okay lah kalau kita nak berinteraksi di TikTok. Tapi memang kena kental. Sebab kita boleh jadi benci orang tanpa sebab. Bila isu viral, kita baca padahal orang tu tak ada buat apa-apa pun ke kita. Orang tu tak ada pernah kita kontak, tak ada berhubung pun. Tapi disebabkan orang ramai benci juga. Orang ramai komen, kita pun komen juga. Itu yang antara punca kita ini, hati kita hari ini, tisu, mudah koyak. Sebab hati kita tanpa sedar kotor. Sila. Hati kita ni kotor. Banyak dosa. Dosa daripada mata melihat, telinga mendengar. Jadi tekanan-tekanan di tempat kerja sebenarnya taklah berat sangat, tapi kita tak boleh nak cope. Kita tak boleh nak tampung, kita tak boleh nak terima. Sebab tekanan ke apa ke, ia melibatkan perasaan, betul? Betul tak saya kata kita sekarang ni macam mudah sentap, mudah koyak? Boleh terima tak ni? Betul kan? Sensitif tak bertempat, overthinking. Betul tak? Lepas tu bila kita belajar, contohlah ada staf kami, ini bukan sebab nak puji, tetapi itu yang saya tahu, budaya kerja. Dekat sini pula kita ada Melayu Islam, kita ada Chinese, mungkin ada Indian juga, betul? Beza tak budaya kerja? Ke lebih kurang je standard? Ada beza, ada lebih kurang. Dan boleh jadi budaya kerja dah sama bila dah berlaku asimilasi macam tu lah. Dah berlaku percampuran, baguslah. Sikap berubah, etika kerja berubah. Contoh, kawan saya ni, dia bukan kawan, staf kami ni asal kerja di syarikat, dia 2-3 orang je Melayu. Yang lain adalah Chinese. Apa yang dia beritahu, budaya kerja, bila kerja, kerja betul-betul, kerja sungguh-sungguh, gila-gila kerja. Bila makan sungguh-sungguh, bila borak sungguh-sungguh. Ini bukan nak merendahkan saya pun Melayu Islam ya. Lepas tu dia kata, adalah beberapa orang pekerja Melayu, boleh nampak dia kata perbezaan, kerja lambat, kerja delay, lepas tu banyak bercakap. Yang ini beza. Kalau dia nak bercakap, selepas habis waktu kerja. Kemudian, adalah berapa orang lagi, kami staf lebih kurang tak ramai dalam 130 macam tu. Bila yang masuk kepada kami daripada company yang sebelum itu bukan Islam, saya suka tanya macam mana budaya kerja mereka. Bagaimana suasana kerja mereka. Dan bila dia cakap, Ustazah, saya sampai peringkat bila nak kerja dengan syarikat yang banyak orang Melayu, skeptikal sikit. Saya bukan cakap pasal orang lain, saya cakap pasal diri saya sendiri. Lepas tu kita pun belajar apa perbezaan, apa cara bekerja, apa cara berfikir. Macam mana bila dia tu, dia kata Ustazah, kalau dia orang kena marah macam mana pun dengan bos, dia boleh steady, dia boleh tak tahulah mindset dia orang ni macam mana. Tapi kami ni macam, entahlah kita ni kan mungkin orang Melayu, kita fikir pasal ada dosa, pahala, ada sekian-sekian, kita rasa mudah koyak dan sebagainya. Subhanallah. Kita sendiri ada pengalaman. Tuan-tuan, puan-puan duduk di sini lagi ada pengalaman. Bila kerja bersama-sama pelbagai bos kan? Bos Cina, Melayu, India dan sebagainya. Cara berfikir, cara bertindak, cara bekerja, suasana, environment dan sebagainya. Saya kira puan-puan di sini bertuah. Sebab boleh gabung pelbagai bangsa, boleh belajar banyak perkara, melebihi daripada syarikat yang semua Melayu Islam macam kami. Kawan kami, bukan kawan, jiran kami, ini kisah benar yang kita harus terima hakikat ni. Dia syarikat, bukan kontraktor, developer besar lah. Buat taman perumahan yang besar-besar macam tu kan. Bukan kecil lah, projek besar-besar. Orang Melayu kita lah, orang Melayu Islam. Lepas tu orang muda daripada saya, umur belum 40,
Maksudnya 30-an. Bila kita pergi jumpa dia borak, ini jiran kan, selang 2-3 rumah. Saya kata, hebat lah, macam mana boleh bisnes sampai tahap macam ni dalam usia yang muda, boleh jadi developer besar. Lepas tu dia sebut macam ni, minta maaf lah, kita kadang-kadang kena belajar daripada perkara-perkara seperti ini. Dia sebut, dia kata, Ustazah, dulu pekerja saya 80% Melayu Islam kita, tapi saya tak nak pergi jauh, banyak sangat konflik, banyak sangat gosip, banyak sangat macam-macam lah, hadap konflik je banyak. Lepas tu saya tukar 20% ke 10% jemaah Islam, yang lain semua Chinese campur India. Lepas tu saya punya pengurusan pentadbiran dan juga gerak kerja, dia laju Ustazah. Cuma yang Melayu ni letak di depan lah supaya pengurusan-pengurusan senang dan sebagainya. Contoh, dia kata contoh macam mana perbezaan. Dia cerita contoh file lah. File untuk 200. File untuk 200 klien, 200 rumah contoh. Kalau pekerja Chinese ataupun India, dia boleh buat seorang, 2-3 seorang boleh buat 200. Yang ni kena buat 3-4 orang untuk handle 200. Maksudnya workload sama tapi kemampuan, kekentalan. Boleh jadi cara mereka dibesarkan, mungkin cara parent treat ataupun kekerasan, bukan kekerasan ya, mungkin tak tahulah mindset yang ditanam ataupun budaya mereka dibesarkan, wallahualam. Dan bukan 1-2 lah cerita-cerita begini bila kita berbincang, bercakap dan sebagainya. Bila saya diberi tajuk pengurusan konflik di tempat kerja, saya sebagai majikan, ada staf lebih kurang 130 Melayu Islam. Kemudian ada yang foreigner dan sebagainya. Kita dapati peringkat awal, bila kita terlalu layan konflik-konflik, kerja tak jalan. Akhirnya, saya punya, bukan kata tak ambil berat kebajikan. Kita punya HR ada 5-6 orang. Tak habis-habis menguruskan konflik. Gaduh pasal isu benda kecil je. Bahagian sales gaduh, bahagian ni gaduh, yang ni tak sefahaman atas bawah. Boleh pula jadi manager gaduh dengan manager, sesama manager. Ini tak habis-habis cerita. Bila sampai pada saya kata, macam mana? Nak terus kerja kan nak berhenti? Sampai bila nak ada konflik kamu gaduh masa muka, minta tukar, tak boleh kerja bersama-sama, kan menangis ni, tak nak datang kerja, tekanan. Faham tak? Sampai masa bagi kata dua je, walaupun kerja bagus tapi sebab tak boleh nak handle konflik. Tak boleh nak move on cepat. Simpan dalam. Banyak simpan dalam. Banyak overthinking. Lepas tu buka klip-klip pula. Yang ni pula kecil hati, dia seorang tak diajak makan. Dia memanglah dia laser sikit, jadi orang lain tak ni. Lepas tu dia kurang spotting. Dia jenis kerja yang straight kerja. Yang ni pula jenis kerja makan, kerja makan, kerja makan. Kerja borak, kerja borak, kerja borak. Tapi yang ni pula jenis kerja straight. Akhirnya dia dipulaukan. Yang ni pula grup memang spotting boleh cakap juga pasal bos. Yang ni pula tak boleh. Apa ni ngumpat-ngumpat ni? Kena pulau terus lah. Ui, banyak cerita sebenarnya, banyak konflik hari-hari kalau kita nak layan. Betul atau tidak? Tapi di kalangan pekerja kami ada yang kami lihat, dia punya kualiti kerja sama dan sentiasa meningkat. Dan hampir setiap kali diberikan tugas, mesti dia boleh capai due date. Tapi dia seorang yang balik on time. Maksudnya jenis yang tunggu paskat kan? Balik on time. Susah juga dia nak overtime. Tak macam yang lain tu. Maksudnya kita dapati. Tetapi bila saya tanya dia macam mana kat pejabat. Oh Ustazah, kalau dia memang tak boleh kacau. Dia buat kerja waktu kerja tu betul. Timing waktu salat masuk, terus masuk waktu salat kerja. Sebab itu dia boleh balik on time. Sebab kerjanya tak tertanggung. Dia tak sempat lah yang gosip-gosip. Orang pulaukan dia pun tak kisah. Dia fokus kerja, dia ada target dia. Dan biasanya, saya pernah kerja 9 tahun sebagai pekerja lah di agensi kerajaan. Maksudnya di bawah bos-bos yang ramai. Kerja environment pejabat yang ada ratusan staf dan sebagainya. Kita tahu masa yang banyak adalah apabila ada isu-isu, ada konflik, habis tenaga, habis emosi di situ je. Sepatutnya kalau 8 jam ataupun kita tolaklah solat makan sejam, jadi tinggallah lebih kurang 6 jam lah. Dibuat betul-betul, kerja tak tertangguh, konflik kurang, kita pun tak tertekan, balik kita rasa puas balik kerja.
Sebab kepuasan tu datang bila kita amanah, kita buat kerja betul-betul sungguh-sungguh. Walaupun kita kena marah dengan bos, tapi kita buat kerja sehabis baik, kita manfaatkan masa di waktu kerja, tekanan kita tak kuat. Saya ulang lagi sekali, contohlah, kita dah buat sehabis baik, kita dah fokus, kita bagi kerja kita tu pada bos. Bos masuk dalam tong sampah kerja kita. Saya pernah kena masuk ke tong sampah, paperwork. Saya tahu tak, mana ni kertas kerja ustazah layak duduk kat mana? Kita tak rasa macam terus koyak, nangis kan, menyanyi ke kan, meluah perasaan ke apa semua. Perasaan saya bila kena macam tu, tak apa, aku boleh buat lebih baik. Lepas tu rasa puas tau kena marah. Bukan puas macam mana, bukan suka kena marah, tapi kita tahu kita dah buat sabi baik, lepas tu kena reject. Lepas tu kita tahu ini peluang kita nak buat lebih baik, nak buat yang terbaik sampai bos menerima. Subhanallah. Nak sampai tahap ni, tuan-puan sekalian, kita perlu ubah kita punya apa? Bukan nak sebut karakter, kita punya mindset. Betul. Kuasa mindset ni dia boleh mengatasi kemampuan fizikal kita. Mindset boleh boleh mengatasi ataupun boleh menguasai emosi fizikal, menguasai emosi fizikal lah. Contoh fizikal kita dah penat. Tapi mental kita ada letak target. Kena siapkan juga. Aku kena siapkan juga. Kalau ikutkan fizikal kita dah lemah, dah weak dah letih dah. Tapi kerana mental kita ada target dan strong mental, kita boleh paksa over the limit. Kita boleh pecahkan tembok yang baru. Rupanya boleh. Pernah tak kita ditekan oleh bos, nak juga hari tu, tiba-tiba boleh pula. Tapi bila bos tak tekan, kalau siap bagilah. Benda yang sama mungkin 3 hari. Tapi kena tekan, benda yang sama sehari boleh siap. Kita pun mula fikir, bos juga, bukan bos, okey juga bos. Push kita. Rupanya kita boleh buatlah dalam tempoh ni. Sebab itu kadang-kadang bagi saya tekanan itu bagus. Tekanan itu bagus. Seperti apa? Seperti layang-layang. Layang-layang dia tidak boleh terbang tinggi melainkan ada tekanan angin. Angin tu yang menekan di bawah sampai dia naik lebih tinggi. Dan apabila kita berada dalam tekanan, daripada kita fokus supaya orang berubah, environment berubah, bos berubah, kita yang berubah. Itu jauh lebih baik. Dan itu dalam kawalan kita. Hari tu saya pergi umrah, ada jemaah umrah ni, dia kata, ustazah, saya ada terima satu WhatsApp daripada rakan sekerja. Dia minta saya doa dalam raudah. Saya sebersalah nak baca doa ni. Saya kata, kenapa? Doa dia ustazah, dia minta saya doakan supaya bos dia dipindahkan ke tempat lain. Dia siap bagi nama bos dia. Masa ni kami sedang beratur nak masuk raudah ni. Kita tahu raudah kabul doa ni. Boleh ke ustazah saya doa ni? Saya kata, kenapa dia tak doa dia yang pindah tempat kerja? Dia yang dipindahkan tempat lain. Kenapa minta bos dia tu yang dia stres? Dia kata bos ni buat tekanan, dia stres, dia kemurungan sebab bos ni. Saya kata, minta dia lah sebab yang boleh kawal dia. Lepas tu, macam mana ustazah? Boleh ke saya baca doa? Saya kata macam ni, puan janganlah bulat-bulat baca doa macam ni. Sebab puan pun tak tahu siapa bermasalah. Dia ke bos dia? Subhanallah. Doa saja, ya Allah berikanlah jalan keluar yang terbaik buat sahabatku ini. Doa umum saja. Sama ada dia ataupun bos dia lah yang ditukar. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Ada orang yang dia punya tahap pemikiran, tahap pemikiran, bila dia stres, dia akan salahkan orang lain. Dia akan nampak kekurangan orang lain. Kita nak himpun, nak kumpul kesalahan dan kekurangan kesiapan orang lain, memang kita akan jumpa. Mana ada orang sempurna? Mesti ada orang buat salah. Kalau kita nak listkan kekurangan suami, ada tak kekurangan suami? Oi, lagi lancor ustazah. Tak banyak kekurangan suami saya, 10 je ustazah. Macam tu kan. Cuba cari kekurangan anak. Ada tak? Ada. Kekurangan mak ayah? Ada. Kekurangan adik-beradik? Ada. Kekurangan kawan-kawan memang akan ada. Bila mata kita cenderung melihat, bila berlaku sesuatu, tengok kekurangan orang itu, kesilapan orang ni,
akhirnya kita tak dapat melihat kekuatan diri kita. Kekuatan diri kita. Tak bercahaya, tak bersinar, tak keluar sebenarnya kuasa ataupun kekuatan dalaman yang sebenarnya kita ada kekuatan yang sangat hebat. Kekuatan, kekentalan, kita boleh mengatasi tekanan-tekanan. Yang ni yang saya nak kongsikan tuan-puan sekalian. Kita boleh pilih, saya boleh pilih nak ceramah ni, saya boleh listkan bentuk-bentuk tekanan. Punca-punca tekanan. Betul kan? Okey, siapa beri tekanan? Boleh. Bila cakap pasal orang, kita memang best. Kita akan rasa kita mangsa. Kita mulalah angguk, betul sedih. Ya, betul lah tu, betul lah tu. Bila kita nampak je orang, ceramah ni tak ada makna. Kita tak akan berubah. Situasi tak akan berubah. Tapi bila saya nak menyampaikan, ia pergi kepada diri kita, walaupun suasana tak berubah, tetapi suasana itu tidak memberi kesan pada kita. Beri kesan tapi tak seteruk sebelum ini. Bila kita ubah mindset kita, kita ubah hati kita, kita ubah kalbun kita, kekuatan rohani kita. Okey. Saya tanya puan-puan di sini. Puan-puan ada hobi tak? Ada hobi. Ustazah hobi apa? Klise sangat membaca. Klise sangat membaca. Macam percaya Ustazah ni membaca. Zaman sekarang nak jumpa hobi membaca tu masa sekolah rendah dulu je. Hobi je membaca, padahal tak baca pun. Tapi sebab hobi ada beberapa hobi saja kan. Siapa nak kongsi hobi dia kat sini? Cepat. Hobi tengok muka suami. Kalau boleh bang, saya tak nak tidur. Kalau tak, rugi masa saya tau. Hobi saya tengok muka awak. Awak tidurlah, saya tengok awak. Okey, apa hobi? Cepatlah. Baru mikir-mikir. Ni tak ada hobi ni. Cik adik manis. Cik adik, boleh? Siapa nama? Dorian. Bukan. Sorry. Zulian. Oh, Zudian. Tapi, sorry. Saya bukan sebut durian, sebut Dorian tadi. Kan? Zulian. Hobi Zulian? Baca juga. Ya? Hebatlah. Luar biasa. Ya Allah. Tolong bagi hobi lain pula. Ya. Mengumpul aksesori. Aksesori apa? Ya, maksudnya memang ada koleksi lah, ada almari. Ya, tak banyak, tapi ada orang memang dia beli khas almari untuk simpan koleksi-koleksi dia. Okey. Mungkin 100 tahun lagi dia naik kepada juta-juta krosang yang dikumpulkan. Cepatlah, responlah. Hobi. Mengait. Masya Allah, terbaik. Ini hobi mak-mak ni. Kait. Okey, bila puan mengait, puan boleh lupakan tak sekejap masalah? Bila puan layan aksesori, boleh lupa tak sekejap? Bila baca? Boleh. Lagi hobi lagi, apa dia? Jangan sebut main Facebook, main TikTok, main IG. Itu janganlah jatuh aib kita. Itu semua orang suka. Hobi. Yang bila kita buat, kita boleh divert, kita boleh alihkan tekanan kita, stres kita, dan kita boleh menyelami hobi kita tu. Berenang. Siapa berenang tu? Wow. Kan yang lain pun tak tahu dia pandai berenang kan? Wah, hebatlah. Boleh buat flip apa semua. Boleh berenang daripada umur berapa? Belajar sendiri je masa universiti. Oh, mikir-mikir, try jadi. Boleh berenang berapa meter? Bolehlah 1-2 tanpa henti. Lepas nafas dalam air apa semua. Macam-macam gaya lah boleh berenang. Saya belajar berenang juga. Tapi saya ambil coach lah. Saya pun bolehlah berenang. Gitu. Berenang ni tuan-tuan sekalian, kita tak boleh fikir benda lain. Kalau kita fikir, kalau kita stres, kita tak boleh terapung, tahu tak? Betul tak? Kepikir masalah juga masa berenang. Terbayang muka bos. Tak boleh tenggelam. Sungguh. Kenapa kanak-kanak
Anak-anak kami semua boleh berenang, memang ambil coach. Lepas tu, bukan kami ambil yang biasa-biasa je, yang sebulan RM80. Ada. Biasa ratus-ratus kan. Saya kena sebut lah sebab bunyi macam, wow Ustazah ambil coach. Saya kena terus serang lah. Tapi coach ni kata, bila saya berdepan dengan coach ni, saya ambil coach perempuan lah. Ini coach anak-anak kami yang lelaki kan. Coach ni tak turun sekali pun dalam air. Bagi arahan je pada budak-budak. Dia tak turun sekali pun. Dia dah tua dah, umur 50 lebih. Dia kata, Ustazah, budak-budak kenapa senang berenang? Sebab otak dia tak macam kita. Kita orang dewasa banyak fikir, banyak tekanan. Budak-budak tak fikir. Sebab itu jadi je. Badan dia jadi ringan. Puan-puan, cik adik semua, kita ni badan ni jalan macam cegas tapi berat. Sebab apa? Ni, tekanan banyak ni dalam kepala. Tak nak lepas ni, tak nak letak tepi ni. Kalaulah tekanan tu letak dalam guni, tak tahu apa guni duduk belakang ni, duduk bawa ke mana-mana. Tengah makan pun duduk bawa guni tu. Cuma tak nampak. Maksud saya, kita tak tukar dalam bentuk barang, benda yang boleh dilihat. Berenang ni, boleh kalau siapa nak cuba, ambil coach, belajar berenang. Bila dalam air, kita kena belajar bagaimana lepas nafas bawah, ambil nafas atas. Bukannya yang boleh terapung tu, menyelam tu, dia tak lama. Berenang ni kita boleh keluarkan kepala, lepas tu masuk ke dalam, sampai boleh hujung-hujung, boleh pergi balik. Yang tu memang kita boleh, nak kata apa, healing sangat. Kita lupa semua benda, kita pakai Google tu kan. Betul tak? Bukan Google kan, Google. Lepas tu kita tengok pula dalam air tu. Sebab masa tu minda kita fokus nak lepas nafas, nak tarik nafas. Nak lepas, nak tarik. Supaya boleh kekal lama dan bantu pernafasan, memang ia boleh memberikan ketenangan. Kadang-kadang saya stres sangat pergi terjun kat kolam. Rumah kami tak ada kolam. Kena tu serang juga ni. Kan? Tapi taman rumah tu ada kolam renang. Kadang pagi-pagi tu pergi terjun, adalah. Tapi saya terjun, saya pakai gini juga. Cuma mencabar sikit lah, dia nak tenggelam. Sebab itu dia ada pakaian dia. Bukan nak tenggelam apa. Sebab bila kita ada pergerakan tu kan, saya pakai tudung yang kecil sikit lah. Patuh syariah, kita kena jaga aurat kita juga kan. Tapi kadang tak ada orang. Kan sekarang ni ada tempat-tempat renang ni yang muslimah, tertutup. Saya sebut pasal renang ni, saya nak sebut macam ni. Tekanan tempat kerja, boleh dikatakan tak boleh lagi. Tipu kalau kita kata tempat saya tak stres, tempat kerja saya tak ada tekanan. Boleh jadi dia tak buat kerja pun. Tak tahu dia bekerja tempat betul-betul ke tak, ke dia alam lain. Kalau kita asyik nak pindah kerja sebab nak cari environment yang tak toksik, tak ada tekanan, nescaya kita berpindah tiap bulan. Akhirnya kita terpaksa terima hakikat, kita yang kena kuat, strong dan hadapi apa jua tekanan. Sama lah orang kahwin. Kalaulah tak nak perkahwinan yang tak ada tekanan, setiap bulan lah cerai kahwin. Betul tak ni? Konflik sentiasa ada. Salah faham sentiasa ada sama pasangan. Tapi mindset kita apa? Itulah pasangan kita sampai mati. Betul tak? Mindset kita, itulah suami kita. Itulah ayah anak-anak kita. Masalah, gaduh, merajuk, dia tak pujuk, konflik apa, baik semula, baik semua. Kita tak lari. Sebab mindset tu dah ditanam daripada akad nikah. Mindset tu kuat sangat. Niat itu kuat sangat. Tapi orang yang bekerja, aku kalau tak best, aku caw. Memang tak lama ni dia caw sungguh. Sebab mindset dia bukan untuk bertahan. Dia melalui satu proses. Dia tak nak melalui proses yang tegang tu sampai peringkat ujian apa pun dia, tu semua meter je. Kena marah, okey je. Faham tak maksud saya? Hari ini ramai orang-orang muda, minta maaf ya, melompat-lompat company ke company sebab ujian, jemu, ulang benda yang sama. Lepas tu tak boleh nak menahan tekanan. Sama juga staff kami. Yang baru masuk berapa bulan, lepas tu nak berhenti, saya kata, Dek, kamu boleh nak berhenti tempat kami. Tapi lepas ni kamu pindah tempat yang baru, kau boleh lama sikit. Sebab buah pun ada waktu untuk matang, ranum, bunga pun ada waktunya untuk mekar. Semua ada waktunya. Beranak, kalau mak tu dah penat 5 bulan, tak larat dah lah, keluarlah terus. Tak boleh, dia terpaksa lalui juga. Perit, sakit beranak sebab dia mesti ada waktu-waktunya baru boleh keluar. Bila tekanan kamu berhenti, kamu tak akan belajar apa pun. Kamu tak boleh melalui proses kematangan. Sebenarnya bila ada konflik, ada tekanan, kamu lalui dulu sampai fasa settle tekanan tu.
Settle konflik tu, kamu akan belajar sesuatu. Lepas tu ada pula tekanan lain, kamu lalui lagi proses tu. Orang kampung saya sebut trust the process. Itu makcik-makcik yang sebut tu. Istilah tu kan, trust the process. Istilah tu sebenarnya boleh terima. Bagi saya boleh terima. Untuk saya sampai tahap ni, walaupun saya bukan bagus sangat pun, tetapi tahap-tahap tertentu memang proses yang menyakitkan, dikecam, dihina, difitnah, bla bla bla, sekian-sekian. Nak buat sesuatu, perniagaan, buka tutup. Subhanallah. Ya, hari tu tutup kan, kena kecam juga kan. Ingatkan boleh simpati, punya boleh kecam. Saya lalui proses tu. Masya Allah, saya lalui. Macam mana ketika itulah saya divert tekanan itu kepada hobi. Siapa yang tak ada hobi, tolong cari hobi. Ya, cari hobi. Sebab bukannya hobi ni, Nabi SAW sendiri ada hobinya, para sahabat ada hobinya. Seseorang bila ada hobi dan dia akan letak perasaan dia, emosi dia pada hobi tu, lepas tu dia layan, dia buat, lama-lama anda akan dapati tekanan dekat pejabat sama, tapi anda yang kurang tertekan. Faham? Sebab itu saya kata, saya tak dapat nak bantu tips supaya tekanan berkurang di pejabat. Sebab boleh jadi orang yang beri tekanan tu tak dengar pun ceramah ni. Faham kan? Jadi akhirnya kita yang tertekan ni lah kena berubah. Subhanallah. Kalau hobi saya, satu pokok. Kat rumah tu penuh pokok. Kadang saya masih nampak kosong. Tapi anak-anak saya, jangan Umi, dah banyak sangat dah. Umi rasa macam ada ruang lagi ni. Dalam rumah pun pokok hidup. Atas meja makan apa dalam bilik air, semua pokok hidup. Sebab pokok hidup keluarkan oksigen kan. Cuba pergi kedai nursery pokok tu. Suami saya kan nampak saya stres. Jom. Lagi mana? You bawa nursery lah kedai pokok. Saya boleh duduk dalam lama tengok pokok. Terima kasih. Walaupun beli satu je. Duduk tengok pokok. Lepas tu balik rumah. Bila saya potong tu. Kan pokok kena belai kan. Kalau yang kuning-kuning dah apa, kita kena potong cepat supaya nutrisi tak membazir pergi ke dia. Sebab apa? Lebih baik bagi yang sehat-sehat tu kita potong. Masa potong tu lah saya anggap saya potong benda negatif dalam diri saya. Saya potong. Kalau saya terbayang orang-orang yang saya gerak, saya potong. Cangkut. Macam tu kan. Subhanallah. Pokok. Lepas tu hobi seterusnya kucing. Ada 18 ekor kucing kat rumah. Tapi memang jaga dia orang tak keluar. Banyak masa kan. Kena belai, kena ni. Bila balik je bunyi suara saya berkumpul macam tu. Tapi memang kita jaga kebersihan sebab kita solat apa semua. Tapi kucing ni muka dia kan tak berubah tau. Walaupun kita bagi makan yang disuka, dia tak senyum. Macam tu Saya kata senyumlah sikit kan. Dah lah happy bagi makan sedap apa semua ni. Tapi memang luar biasalah binatang ternak. Suami saya dia punya healing adalah arnab. Anak-anak tu adalah dalam 20-30 ekor. Kami pelihara dekat beranda rumah gitu. Tapi kita jagalah semua ada sistem najis dia apa semua tak berbau sebab takut ganggu jiran kan. Subhanallah. Walaupun nampak, sebab apa? Walaupun saya balik pukul 11 malam, 12 malam, saya full jadual. Kalau bulan Ramadan pagi sampai malam. Dah berapa hari dah tak buka puasa kat rumah. Balik tu tetap pergi intai juga. Pergi tengok dia pun kelip-kelip nyau. Kita letih tu bila hobi ni, itu kata hobi ni dia pergi lebih dalam, deep. Jadi kita punya penat, kita punya stres tu dia boleh keluarkan. Dia jadi terapi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya ini saya berkongsi berkenaan tip-tip bagaimana kita nak menguruskan konflik, tapi bukan fokus bagaimana nak selesai jadi pejabat, tetapi bagaimana kita nak diri kita boleh macam mana ya, boleh jadi lebih kental, kuat untuk menghadapi apa jua ujian dan cabaran. Yang kedua, dan ini yang terpenting, iaitu bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari sudut rohani kita. Kekuatan rohani. Subhanallah. Ni bulan Ramadan ini, sebelah Ramadan kan? Dah berapa kali khatam dah semua? Masya Allah. Okey. Saya salah tanya. Okey. Dah berapa muka surat dah baca? Itu baru betul kan? Masya Allah. Subhanallah. Memang tak boleh lari. Kita umat Islam, cara yang non-Muslim, ada cara kan untuk kekuatan rohani kan dengan Tuhan kan.
ada kita panggil ritual lah dengan Tuhan apa kena buat. Tapi kita umat Islam, yang paling utama tadi kita sebut pasal mental kita, kekuatan mental kan, mindset kita. Lepas tu kekuatan fizikal. Bila sebut fizikal, sebelum saya sebut rohani, bersenam tak ni? Terus serang kan, tak bersenam. Ada exercise tak? Ada pergi jogging tak? Ada sebulan sekali, 3 bulan sekali. Orang kita ni memang semangat. Masa nak hiking tu, boleh kasut baru, boleh t-shirt baru, boleh baju baru, boleh topi. Kau main semangat. Naik hiking sekali, turun 3 bulan tak hiking. Mula-mula semangat ni nak jogging, kau main lagi, beli tu beli ni, set jogging. Lepas tu nak ni pula, nak apa kita panggil, basikal ni kita panggil apa, cycling. Nak cycling pula, beli basikal yang mahal tu, yang harga 1,000 lebih ke kan. Basikal yang tak penat, round 2-3 hari, lepas tu dah berkarat. Maksudnya memang tak konsisten, tak semangat. Kalau saya setiap subuh, memang saya akan jogging dah. Sebab apa? Saya akan berjalan kaki dengan anak-anak semua, surau yang agak jauh, memang jalan kaki. Kadang kami berlari, balik daripada surau, saya akan jogging juga. Kadang pusing dulu taman tu, barulah saya kan ada kuliah pukul 7. Setiap pagi kuliah pukul 7. Mesti ada rasa peluh-peluh sikit. Sebab exercise make stamina. Betul atau tidak? Exercise dia akan cipta stamina kita. Walaupun kita rasa lepas exercise penat, tetapi itulah stamina. Sumber stamina semula jadi daripada exercise. Bukan daripada tidur yang banyak, bukan daripada rehat yang banyak, bukan daripada suplemen. Tetapi exercise, dia create stamina tu yang tidak boleh diganti dengan apa pun. Dengan rehat ke dengan apa. Walaupun lepas tu kita penat apa, berpeluh dan sebagainya. Kulit pun lebih sihat. Tubuh badan bila cergas kuat. Nabi, ini kalam hukama. Al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang kuat, mental yang kuat pada tubuh badan yang sihat dan cergas. Ini pun salah satu bentuk terapi. Yang tadi kita sebut hobi, yang kedua kita sebut senaman, exercise. Balik petang ni ada masa, ada yang kata, Ustazah, saya masak tu exercise tak? Saya jemur kain, saya exercise. Saya menyapu, exercise. Tak, itu bukan exercise. Memang berpeluh, tapi peluh yang keluar daripada kelenjar yang berbeza. Kalau bersenang ni, kelenjar lain yang keluar, masa tu hormon-hormon, bila exercise, yang dikeluarkan adalah hormon gembira, hormon dopamin, hormon-hormon untuk ceria, untuk kuat, untuk semangat akan dikeluarkan. Metabolisme naik. Cubalah, jangan je. Ada mungkin ada orang tanya, saya nampak macam awet muda tak? Nampak awet muda Tapi memanglah muda lagi. Saya umur 41, 1983. Anak 7 orang, 2 orang gugur. Ikutkan 9 kali mengandung lah kan, melahirkan. Bebanang kerja berat, banyak. Ada beberapa syarikat, ada NGO, ada yayasan. Ceramah memang full. Termasuk Sabtu Ahad, kadang 3-4, bergerak selalu. Balik pukul 11, 12 malam, itu biasa. Kadang, tapi saya akan bawa kadang-kadang anak malam-malam. Sibuk, penuh. Tapi saya rasa antaranya sebab, satu, saya sebut tadi, saya ada hobi. Kedua, saya exercise. Kemudian yang ketiga ini yang terpenting. Puan-puan sekalian, cuba tengok pada tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni ada 4 unsur utama. Fizikal yang anda nampak. Lepas tu mental. Kemudian, emosi. Dan yang keempat iaitu rohani. Antara 4 unsur ni mana paling penting? Nombor 4, rohani. Itu terpenting. Orang yang jaga rohani, dia akan jaga fizikal dia. Dia akan jaga mental dia. Dia akan jaga emosi dia. Tapi kalau kita jaga mental je, jaga fizikal je, jaga emosi je, tak jaga rohani, semua tak strong, semua tak kuat. Rohani itulah penguat kepada semua kekuatan-kekuatan yang lain. Okey. Bila kita mati, apa yang kekal? Fizikal tak ada, mental tak ada, emosi dah tak ada. Yang kekal apa? Roh. Sebelum kita berada di alam rahim ibu kita, kita berada di alam roh. Kemudian dipindahkan ke alam rahim. Setelah alam rahim, kita dilahirkan, kita berada di alam dunia. Selepas kita mati, kita akan berpindah ke alam barzah. Roh masih kekal.
Setelah itu, kita dibangkitkan di mahsyar. Yang kekal roh juga. Roh adalah kekuatan dan yang akan kekal selamanya sampai kita masuk syurga. Subhanallah. Tapi tubuh badan kita akan hancur. Akan melalui proses penuaan dan sebagainya. Roh tidak melalui proses penuaan. Roh tidak melalui proses-proses tekanan seperti kita. Roh adalah hati nurani daripada apa? Keimanan, kepercayaan kepada Allah, pergantungan, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak berkongsi terus beberapa amalan. Tak percaya tak apa, buat je, nanti terkejut dengan hasilnya. Oh, macam MLM pula kan? Buat je. Anda akan terkejut dengan hasilnya. Tak percaya, percaya nombor 2. Buat dulu, anda akan terkejut. Gitu. Kalau saya jual produk laku, saya rasa kan? Okey, subhanallah. Puan-puan sekalian, amalan yang pertama, menguatkan rohani kita. Luar biasa amalan ni. Dan kita tak perlu susah-susah sebab memang kita dipaksa pun buat amalan ni. Iaitu menunaikan solat 5 waktu pada waktunya. Awal waktu. Masuk je solat. Masuk je waktu solat. Dengar je azan. Secepat mungkin pergi solat. Kalau mampu, dah tahu 1.20, dia dah ambil wuduk awal lagi. Dia dah ready untuk solat. Saya ada jumpa seorang hamba Allah ni, Tan Sri. Kalau saya sebut, kita akan kenal Tan Sri ni. Tapi mungkin generasi sekarang, kita tak berapa kenal. Sebenarnya saya pun tak berkenal, tapi saya dijemput oleh anaknya ke rumah ayah dia. Dia ni, umur dia dah 100 tahun. Lelaki, Tan Sri ni. Dia antara pengasas sistem perbankan Islam pertama di Malaysia. Pengasas juga kepada sistem, kepada Felda, apa lagi ya? Kepada benda ni lah, syariah compliant apa semua, sistem perbankan Islam lah. Umur dia dah 100 tahun. Bila saya pergi ke rumah dia, masih cergas. Boleh baca Quran tanpa ni. Lepas tu cakap masih lancar. Ingatan masih kuat. Bila bercakap, Ustazah gini-gini cerita yang lama-lama, boleh sebut ayat Quran, lancar apa. Dia dalam bidang kewangan ni, negara ni. Antara mungkin pengasas bersama juga bank negara, saya tak ingat. Tapi banyak sangat sumbangannya kepada negara Malaysia. Bila saya tanya, maksudnya apa rahsia ataupun apa kekuatan Tan Sri? Sehat tubuh badan, cergas, subhanallah. Ingatan masih kuat, lidah tidak, kalau orang tua sangat ni, lidah pun tak lancar dah bercakap, lidah masih lancar, speaking masih berhabuk lah kita kata. Memanglah sebab surrounding dia kebanyakannya adalah non-Muslim. Dia kata, lepas tu isteri dia pun cerita, Ustazah, Tan Sri ni 15-20 minit sebelum waktu solat, dia dah ready dah atas sejadah. Bukan waktu tua, daripada dulu lagi. Mesti solat on time. Bahkan before time dia dah ready dah awal. Jaranglah kalau on time dengan azan baru nak ready. Dia ready awal, dia zikir dulu, dia baca Quran dulu ke apa ke, lepas tu masuk waktu solat, dia terus solat. Apa pun dia buat, di luar ke, pergi mana ke, dia akan susun jadual dia. Dia akan atur perjalanan dia mengikut waktu solat. Bukan kita atur solat kita mengikut jadual kita. Kita kadang-kadang puan-puan, kita ada satu macam mindset, nanti dah siap kerja, baru solat, baru boleh fokus. Itulah permulaan solat tidak khusyuk. Bila meletakkan solat di hujung urusan atau kerja kita. Kita anggap solat itu tak penting. Kedua, kita kata rehat kejap nanti solat. Tapi Nabi sebut, arihna bis solah. Mari rehat dengan solat. Betul atau tidak? Nak solat di awal waktu itu paling susah. Betul tak? Itu paling payah dalam dunia ni. Nak mesyuarat on time boleh. Nak pergi shopping on time boleh. Nak pergi makan on time boleh. Nak solat on time itu paling payah sekali. Padahal solat tu 5 minit je, betul tak? Bila Allah panggil, hayya 'alal solah, datang solat. Hayya 'alal falah, datang menuju kejayaan. Sebab itu kita akan jumpa orang yang solat di awal waktu, tepat pada waktu. Kita akan nampak dia seorang yang sangat menjaga waktu di luar solat. Orang yang mendahulukan Allah, temu janji dengan Allah, Allah akan mendahulukan dia. Dia ada masalah, cepat settle. Dia diberi perhatian oleh Allah. Sebab kita soalnya meletakkan urusan paling penting apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik sekalian alam dan pemilik kepada rizki.
Kisah yang kedua, saya jumpa individu ni umur dah 70 lebih, 60 lebih di Mekah hari tu. Dia adalah usahawan yang sangat berjaya. Dia memiliki banyak cawangan, ada kilang dan macam-macam perniagaan dia. Bila hujung berbual sekian-sekian, lepas tu biasalah bila nak berpisah saya akan tanya amalan. Saya tanya Tuan Haji, apa amalan? Tuan Haji cegah, sihat, kuat. Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Allah berikan perniagaan yang begini besar. Pekerja yang begini ramai dan pekerja. Dia puji pekerja dia. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah Allah beri saya pekerja-pekerja yang hebat. Pekerja-pekerja saya tak mampu nak ni. Pekerja, dia pun perkenalkan, ini GM saya. Dia kerja tu isteri pertama dia. Dia tu isteri yang kedua. Maksudnya, komitednya ibarat macam tu. Kita buka pukul ni, dia 2 jam awal dah sampai dah Ustazah. Kita punya office dah tutup, dia masih lagi. Dia ceritalah, dia puji. Saya kata, oi, Masya Allah. Macam mana boleh jumpa orang-orang yang macam ni? Dia kata, semua Allah yang aturkan. Sama juga, bila saya tanya apa, dia kata, pertama, waktu solat memang kena jaga. Kita dahulukan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Ini ada hadis Nabi sebenarnya. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ihfazillaha yahfazka. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Apa maksudnya? Ihfazillaha, kamu jaga Allah, kamu jaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu jaga hubungan dengan Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Maksud Allah sangat dekat dengan kita. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, kamu boleh minta direct je dengan Allah. Maksudnya mudah sangat, apa-apa minta je. Wa iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu perlukan pertolongan, minta je dengan Allah. Nak sesuatu, minta je dengan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Hadis tu panjang. Tapi saya hafal setakat tu. Cuma terjemahan saya ingat. Nabi menyambung lagi. Sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, nescaya bila kamu rapat dengan hubungan dengan Allah, tidak ada apa-apa yang boleh merosakkan ataupun menganiayamu. Walaupun seluruh makhluk berkumpul untuk menganiayamu, tak kiralah manusia gabung dengan jin, gabung dengan seluruh makhluk nak berbuat keburukan kepadamu, maka tidak ada apa-apa yang boleh menimpamu. Namun, apabila seluruh makhluk berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu pun, Nabi kata, pun tidak boleh memberi apa-apa manfaat kebaikan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi, solat tuan-puan sekalian, kita orang Islam memang dipaksa, betul kan? Kadang-kadang kita solat sebab malam-malam pun solat, sebab wajib kan? Penat-penat pun solat. Ngantuk-ngantuk pun solat. Betul tak ni? Maksudnya sebab kita diajar memang solat itu wajib, memang dipaksa untuk solat. Maka kita dah ada mindset macam mana pun solat. Alang-alang dah solat, solat je betul-betul. Alang-alang pukul 3 pun kita akan solat, pukul 4 pun kita akan solat. Kadang tu dia kira wuduk sekaligus lah Ustazah, senang. Sebab tu saya solat asar pukul 4, kira saya simpan tahan kentut tu setengah jam je. Kan? Lepas tu asar. Antara cabaran kita orang perempuan sebab apa? Kita ada pakai foundation, kita ada pakai itu. Kan lepas dah bersih, nanti nak kena letak, lepas tu nak kena ni balik. Itu dia antara sebab ramai hari ini pekerja wanita tak solat. Ada kawan saya, dia baru juga berhenti di satu mall yang terkenal lah di Malaysia ni. Kalau kita sebut mall ni, semua orang tahulah. Dia ada di merata-rata lah mall ni. Sebab tu dia macam manager dekat situ lah. Dia kata dia jadi manager cashier. Manager untuk cashier lah. Jadi bila dia pergi solat, jadi isu pula. Dan dia dapati cashier yang beratus semua orang Melayu Islam kita jaga tu, di shopping mall yang memang lebih dikenali kepada Melayu Islam, kebanyakannya tak solat. Tak solat, tak minta untuk solat. Takkan dia pula nak paksa pergi semayang. Adalah seorang yang minta solat, yang lain semua tak solat. Ramai sangat hari ni orang tak solat. Sah ke nak solat di awal waktu? Betul atau tidak? Kena ingat pasal bab solat ni. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu indallah yaumal akhirah as-salah. Amalan yang pertama akan dihisap oleh Allah di akhirat kelak adalah solat. Solat. Sekiranya solat diterima, maka amalan lain diterima. Kalau solat tidak diterima, maka amalan lain, sedekah ke, puasa ke, haji ke, umrah, semua akan ditolak. Besarnya solat. Dan saya tahu masa saya dah habis. Sekarang pukul berapa? 15.17.
12, 17. Sepatut habis pukul 12 kan? Sekarang dah lebih 17 minit. Tapi tadi kita mula lambat sikit. Saya nak tambah sikit bab solat ni, boleh? Saya ada modul, tapi kena panggil balik lah kalau betul-betul nak belajar modul ni. Saya tak kisah tak panggil. No hal. Tak ada. Itu gurau ya. Itu pun tim bila dengar tu, Ustazah jangan cakap macam tu, nanti orang mengharap. Sebab biasanya jadual tu kan agak penuh. Kalau minta tu mungkin tahun depan ataupun 2 tahun lagi macam tu. Ini berapa lama ni? Mungkin ada menyelit, wallahualam ya. Dapat, kalau kebetulan kosong, alhamdulillah. Saya nak cerita pasal modul ni masa saya kerja JAKIM dulu. Lepas tu saya kan bahagian pengurusan, saya perunding cara, penolong pengarah unit runding cara. Lepas tu bila saya dipanggil untuk buat modul kaunseling pengurusan rumah tangga, saya bawakan modul pengurusan konflik dengan solat. Maksudnya solat boleh mengatasi apa jua bentuk konflik. Konflik tempat kerja ke, konflik suami isteri ke, konflik ibu dengan anak ke, apa pun. Adalah dengan bagaimana kita memperbaiki solat, maka kehidupan kita akan berubah. Rizki kita akan berubah, hubungan kita akan berubah, diri kita akan berubah melalui proses memperbaiki solat. Percaya tak? Percaya tak? Percaya? Percaya je lah ya. Ni boleh teruskan tak ni? Nampak tak lagi saya ni? Modul tu lebih kurang dalam, ada lebih kurang dalam bab itu saja lebih kurang dalam 10 modul. Ada dulu saya bukan penceramah macam ni. Saya dah ceramah start pada 2010. Bila saya buat modul tu tuan-puan sekalian, bila ada satu agensi minta, saya kata boleh nak habiskan modul, paling kurang kena buat 10 kali pertemuan, 10 slot. Setiap slot 2 jam. Baru habis komplit modul solat sebagai terapeutik. Baru habis komplit. Maksud kena 10 siri. Setiap siri ada 2 jam. Maksudnya dalam 20 jam. Sebab modul tu bermula daripada kehebatan azan, keajaiban azan. Ini saintis dah kaji. Azan, tuan-puan sekalian, azan ni Masya Allah, hebatnya dia berlaku setiap saat. Tidak ada detikan setiap saat di bumi ini melainkan ada laungan azan. Siapa yang menyusun waktu azan? Siapa yang susun waktu azan? Allah yang susun. Okey, contoh gereja. Kalau gereja dia nak atur bunyi loceng, gereja loceng ya? Gereja dia ada waktu dia semayang kan? Tak tahu Contohlah dia nak atur supaya setiap saat, setiap gereja ni bergilir-gilir, supaya akan ada doa dia tu. Jadi dia atur pukul 7 gereja ni, 7:01 gereja ni, lepas tu gereja ni pula, supaya non-stop setiap saat mereka ada mengalungkan ritual mereka. Mereka buatlah amalan-amalan mereka. Agak-agak boleh buat tak? Tak boleh. Maksudnya jadual tu sangat sukar bila manusia menyusun. Tapi bagaimana solat? Cuba tengok dalam YouTube keajaiban azan yang akhirnya mengkaji ni masuk Islam. Sebab dia kata yang menyusun azan bukan manusia, tapi Tuhan pemilik sekalian alam. Waktu azan ni ditentukan oleh apa? Pergerakan bulan, bintang, matahari. Dan perasan tak? Kalau kita fikir logik, kenapa tak statik je? Zohor je 1.5. Asar je 4.5. Maghrib je 7.5. Kenapa perlu berubah-ubah? Berubah pula beza minit-minit je. Hari ni 7.21. 4 hari berubah 7.22. Lepas tu berubah pula. Lepas tu naik balik. Turun, naik balik. Kenapa perlu berubah-ubah? Kerana waktu solat berkait dengan perubahan alam ni. Dan penyusunan daripada kampung ke kampung, daerah ke daerah, negeri ke negeri, sampai negara ke negara. Cuba tengok dalam YouTube. Azan bermula contoh daripada Selangor. Dia akan pergi ke negeri lain pula. Negeri ke negeri. Habis pusingan di Malaysia, dia akan pergi negara sebelah pula. Daripada sini sampailah azan berlaku setiap saat mengelilingi dunia tanpa henti, non-stop. Yang mengazankan memang Bilal. Tetapi waktu itu ditentukan oleh pemilik penguasa sekalian alam. Maksudnya setiap saat tidak pernah bumi ini sunyi daripada kalimah La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah. Modul tu bermula daripada azan dan bagaimana alam ini berubah untuk setiap kali azan. Alam ini ada warna, betul atau tidak?
Malam ada warna dia. Lepas tu subuh ada warna dia. Siang ada warna dia. Bila tengah hari perasaan kita berubah. Bila petang alam berubah jadi warna oranye. Ketubuh badan kita berubah mengikut warna alam. Malam kita mula rasa mengantuk. Setiap warna itu ada energi dia. Spektrum warna tu berubah-ubah bila berlaku setiap kali azan berlaku. Ada kajian yang mengatakan bahawa apabila kita melakukan pergerakan solat pada awal waktu, kita menyerap kebaikan warna alam yang dikeluarkan secara optimum. Contoh, warna tengah hari, dia ada kaitan dengan perut. Warna kuning tu. Dan ia resonan sangat dengan sistem keceriaan badan. Orang yang jaga solat di awal tu pada Zuhur, kita boleh nampak dia seorang yang strong. Maksud strong dari segi emosi dia boleh ceria walaupun dia keadaan sedih. Tapi jangan pula kita nampak orang sedih. Kau ni sebenarnya lambat ke? Subhanallah. Pada waktu pagi, bermaksud setiap pada waktu-waktu tertentu ada kekuatan tenaga alam yang dikeluarkan yang kita boleh serap apabila kita solat di awal waktu. Itu dari sudut sains. Sebab itu saya kata modul solat ini kalau nak lengkap panjang. Bab azan saja, hari tu saya buat 2 jam bab azan saja. Kelebihan azan, fadilah azan, doa lepas azan, Nabi sebut apa? Barang siapa selepas azan lalu membaca Allahumma rabbah hazi da'wati tamah sampai habis tu, Nabi kata, maka wajabat halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Diwajibkan baginya, confirm baginya syafaatku, pertolonganku di hari kiamat kelak. Hadis yang sahih. Kita kadang-kadang tak layan pun azan. Masa azan bercakap, tak hormat azan. Sebab itu bila dengar azan, jangan lupa nak baca doa lepas azan. Kalau tak ingat, tak hafal, buka je YouTube, buka je Google, search lah. Baca. Sebab fadilatnya sangat besar. Dijamin dapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Lepas tu, keajaiban wuduk. Kalau nak cerita keajaiban wuduk pun 2 jam. Bagaimana kajian sains terhadap wuduk. Bila air dikenakan pada anggota tertentu. Kemudian kita ada gosok pula. Apa perubahan kimia yang berlaku. Bagaimana wuduk memberi kesan. Sebab itu hadis Nabi sebut apa? Nabi sebut, setiap anggota wuduk yang kamu ambil, setiap wuduk yang kamu ambil, akan menggugurkan dosa-dosa daripada wajahmu. Daripada setiap celah jari jemari. Daripada setiap celah jari jemari kaki. Puan-puan, kita ni banyak dosa. Betul tak? Dosa besar, dosa kecil. Dosa ingat, dosa lupa. Dosa sengaja, tak sengaja. Dosa tahu, tak tahu. Macam-macam bentuk dosa lah. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasulullah, dosa dengan mak ayah, dosa dengan suami, dosa dengan kawan-kawan, dosa dengan bos, dosa dengan cikgu. Masa sekolah menengah dulu, ngumpat cikgu. Kawan-kawan masa sekolah menengah, kawan-kawan masa unisi, ngumpat. Oh, banyak dosa, tuan-puan sekalian. Adalah satu kajian, dia mengatakan, bila badan melakukan dosa, anggota badan tu jadi lemah. Weak, jadi lemah. Dan apabila kita mengambil wuduk, charge positif negatif akan jadi stabil balik. Tapi kena ambil wuduk zahir dan batin. Cubalah ambil wuduk betul-betul. Bukan sambil wuduk, lawa air gelang. Mas Korea borak. Kadang kita wuduk ni tak perlu nak fokus sangat. Kita dah biasa. Sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna. Nabi akan sebut, bila bab wuduk je mesti Nabi sebut sempurna. Sebab ramai hari ni yang ambil wuduk tak sempurna. Sayang makeup, tak nak bersihkan betul-betul, ambil ala kadar. Nabi kata barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, lalu dia membaca doa selepas wuduk. Macam mana doa lepas wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu je. Itu yang ringkas tapi perfect. Tak kurang pun. Itu versi pertama. Nak tambah Allahumma ja'alni minat tawabi wa ja'alni minat mutatahiri wa ja'alni min ibadika salihin, silakan. Tapi kalau baca sampai abduhu wa rasuluh pun dah okey dah. Doa wuduk. Nabi sebut apa? Akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Puan-puan sekalian, ambil wuduk sempurna, lepas tu baca doa tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang kita dapat? Allah akan buka 8 pintu syurga untuk kita. Saya sebut pasal rohani ni, pasal solat ni, dia kait dengan azan, dia kait dengan wuduk, dia kait pula dengan solat, pergerakan dalam solat, pergerakan berdiri. Jangan berdiri macam ni. Allahu akbar, nampak macam khusyuk. Bismillah. Duduk berdiri macam ni, kita akan bongkok dan solat tidak memberi rehat, bahkan beri tekanan. Kita kena berdiri tegak, biar pembuluh darah ni elok terbuka, yang tunduk adalah kepala.
Bila rukuk dengan tulang belakang tu lurus. Kalau saya semak ni, saya boleh katakan, saya boleh jamin, semua tak lurus. Sebab masa saya buat kursus, bila saya suruh rukuk, dia nampak lurus tapi dia masih lagi bongkok. Nak lurus tulang belakang ni sampai lurus macam ni, sebab sifat solat Nabi, bila letak air di atas belakang, air takkan tumpah. Kita rasa dah lurus. Nak lurus tulang belakang masa solat ni, kita kena buka sikit bahagian dada ni. Bagaimana kita, soalnya kita rukuk dalam keadaan badan kita melentik. Ya, silakan. It's okay. Ya, tak apa. Ya, silakan bos-bos sekalian. InsyaAllah. Ya, you are boss. Okay. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Terima kasih. Bila kita rukuk dengan melentikkan tulang belakang, dia ada efek yang sangat banyak kepada tubuh badan kita. Sujud dengan dalam keadaan kita lurus tulang belakang. Rukuk kalau lurus, kalau saya buat nanti saya buat sampel lah. Berminat ke? Nak tengok? Macam mana saya akan luruskan, saya akan suruh buka apa ya. Maksudnya, sampai bila lurus dia akan sakit ni. Bila terapi buat, yang sakit lutut, yang sakit pinggang, lebih kurang 2 minggu bila buat konsisten rukuk macam tu, insya-Allah settle. Sama juga sujud. Sujud ini, bila dibuat kajian, ada satu, cuba cari saintis perempuan yang masuk Islam tu di barat. Sebab ini kisah benar dan dia ada video. Ya, silakan. Dimaafkan. Okay. Subhanallah, yang mana saya tak ingat nama dia tapi boleh cari. Dia adalah pakar pengkaji saraf otak. Dia dapati ada satu saraf ataupun saluran darah yang buat macam mana pun darah tak boleh sampai. Macam mana buat? Walaupun kepala ditungging ke bawah, kaki ke atas, tak boleh sampai. Lepas tu dia kaji sujud. Hanya waktu sujud saja darah boleh sampai ke saraf yang paling halus tersebut. Maksudnya kita tak boleh berdiri terus sujud, dia takkan jadi. Pergerakan itu bermula daripada otak berada di atas jantung. Kemudian otak sejajar dengan jantung masa rukuk. Kemudian otak berada di bawah jantung. Perlu melalui proses tu. Berdiri, rukuk, sujud. Udah dapat amaran kena berhenti. Belum? Okey ya. Takut dirampas je ni kan. Okey. Sikit lagi, 1-2 minit insya-Allah. Itu ayat-ayat pemujuk 1-2 minit dari tadi lagi 1-2 minit. Tuan-puan sekalian, saya pernah hadir satu senaman masa tu saya kerja 10 tahun lepas. Yang lead senaman tu Chinese. Masa ni kursus yang dibuat oleh hospital. Dia ajak, okey, masa tu saya masuk kursus ibu-ibu lepas bersalin. Dia ada kursus untuk ibu mengandung, ibu menyusu, macam mana senaman-senamannya. Lepas tu dia pun tunjuk satu senaman, okey, ini banyakkan susu, ini bagus ibu menyusu. Pergerakan tu sama seperti sujud. Dia pun ceritalah kebaikan begini apa yang berlaku sekian-sekian. Dan bila tengok fakta sains, kajian saintifik terhadap sujud, ada lebih daripada 10 manfaat sujud kepada anggota badan kita. Dan itulah waktunya kadar degupan jantung paling tenang. Bukan masa kita baring, bukan masa kita duduk, tapi degupan jantung paling tenang adalah ketika sujud. Sebab apa? Ketika itu jantung kita tak perlu mengepam dengan susah payah kerana otak berada di bawah jantung. Jantung kita ni nak pam darah ni ke seluruh tubuh, paling susah ada ke otak. Macam sekarang otak berada di atas. Tetapi bila otak berada di bawah jantung, itulah waktu yang tahap minimum dan tahap paling tenang yang kita boleh capai. Tapi kenapa kita tak dapat mencapainya? Sebab kita solat laju, kita tak solat dengan menikmatinya, kita solat kelang kabut, mindset kita nak habis cepat 4 rakaat. Kita bukan solat dengan tenang, dengan menikmati, dengan menghayati bacaan, dengan fokus, dengan layan solat tu. Kalau kita layan solat, kita solat dengan tenang, itu yang Nabi sebut, arihna bis solat. Mari kita rehat dengan solat. Bukan rehat dulu baru solat. Sebab solatlah akan mengembalikan balik mana-mana organ badan kita yang alignment lagi. Betul? Dia akan membetulkan balik saluran darah, semualah banyak benda kebaikan solat. Tuan-puan boleh beli buku, bukan buku saya, Cari Solat dari Sudut Sains oleh 3 orang profesor daripada Universiti Malaya. Saya rasa dekat kedai-kedai buku masih ada. Kalau cari solat dari sudut sains, cuba awak Google. Ada. Profesor Insiu Chok, Profesor Abu Bakar, Profesor Fatimah.
Dan salah seorang adalah non-Muslim, Chinese, Institute. Saya ingat sebab dua-dua buku yang mereka buat, mereka kaji solat dari sudut sains mata-mata. Dipakaikan alat bagi orang yang solat. Ni, tubuh badan penuh alat ni. Dekat ni untuk mengukur tahap ketenangan, keseimbangan badan, otak. Ada jumpa? Solat sains. Profesor, ya, solat sains. Daripada profesor semua tu UM tu. Mereka tu saintis. Saintis otak, saintis itu, saintis ni. Akhirnya di hujung buku tu, tuan-puan akan terkejut. Mereka cuba solat cara betul. Sebab tu saya masuk kursus dia orang. Berdiri dengan betul, rukuk dengan betul, sujud dengan betul, duduk dengan betul. Yang akhirnya, yang tu lah. Dia ada 2 buku. Yang akhirnya, mereka buat kajian. Mereka kumpulkan ada beberapa pesakit yang mana sembuh melalui solat. Ada pesakit-pesakit yang saya tak nak sebutlah sakit apa. Sakit yang kalau kita fikir mesti kena melalui proses perubatan. Mesti kena rawatan. Tapi dia membuktikan bagaimana dengan pergerakan solat yang betul, berdiri dengan betul, sujud dengan betul, rukuk dengan betul, duduk atahiyat dengan betul, dengan jari kaki yang melentik tu ada beza dengan yang tak melentik, memberikan kesan yang sangat bagus proses pemulihan tubuh badan. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi, sebagai kesimpulan, penutup, Masya Allah, sebenarnya daripada azan, wuduk, solat, itu adalah proses 5 kali sehari. Allah yang maha hebat dan maha kuasa ciptakan untuk orang Islam memulihkan fizikal, mental, emosi dan spiritual ataupun rohani. Proses pemulihan itu berlaku setiap hari 5 kali. Tapi kenapa ia tidak berlaku apabila kita tak solat dengan sempurna? Kita tak faham bacaan dalam solat. Sebab itu yang buat kajian ni, nanti kalau baca lagi, orang yang faham bacaan dalam solat, bacaan dia berbeza dengan orang yang solat tapi tak faham pun maksud Al-Fatihah. Tak faham pun maksud Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni, tak faham pun. Beza sangat dari segi kadar ketenangan, dari segi otak dia, dari segi kekentalan jiwanya. Maksudnya, dia akan efek lah kekentalan jiwa semua tu. Subhanallah, kita stres daripada pagi sampai tengah hari solat Zuhur, patut lepas solat kita jadi kuat balik. Kita boleh jadi positif balik. Sebab ambil wuduk dah menstabilkan charge negatif positif ya. Lepas tu kita stres lagi, ada ujian lagi. Lepas tu kita solat asar. Patutnya solat asar tu refresh sebelum kita balik. Kita patut balik dengan muka ceria jumpa suami. Assalamualaikum bang, apa khabar? Ada apa-apa yang perlu saya bantu? Patut macam tu dengan suami tau. Ini asyik dengan bos je macam tu. Ya bos. Okey tuan. Bos panggil apa bos? Okey bos, okey. File tu ya, sekejap 5 minit. Lepas tu kita pun bagi dekat bos kita. Ini ya filenya. Ada apa-apa lagi? Kan macam tu. Itu suami orang tu. Kan main lagi energetik, ceria. Suami balik rumah, suami minta, nampak tak tali pinggang saya? Tu. Macam tu lah kan. Ataupun bagi warning. Kalau saya jumpa, jaga awak. Bayangkan, kita punya energi ceria kan? Okey bang, ini ya tali pinggangnya. Ada apa-apa lagi? Suami tenganga. Mungkin dia pun WhatsApp anak-anak, balik ya hujung minggu ni, mak kau dah ada tanda-tanda kematian kan. Sebab tak biasa buat kan. Biasa orang nak matikan dia ada berubah sikit kan, hujung-hujung. Subhanallah, betul sebenarnya. Setiap kali solat patut kita akan charge balik emosi, fizikal, mental, rohani. Sepatutnya itu yang berlaku. Tak berlaku, something wrong dengan solat kita. Something wrong. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan memberikan solusi. Nak tanya soalan, silakan. Tadi Safan cakap nak bagi ramalan untuk menguatkan rohani. Ya. Kalau bagi satu ada 5 tadi. Oh, saya sebut 5. Masya Allah. Saya sebut 4. Saya sebut 4. Masya Allah, baru 1. Masya Allah, sama. Beraninya dia. Subhanallah. Macam ni. Sebenarnya, bila sebut pasal solat, itu yang paling utama lah. Saya boleh je kongsi zikir seterusnya. Saya kongsi satu je lah zikir lagi ya. Lepas tu tutup. Jangan marah saya, melakap puan tu. Okay? Subhanallah. Dah lengah juga ni, pegang mic ni. Okay. Zikir ni, namanya, saya bagi nama zikir rahmat. Siapa yang biasa follow kuliah pagi, dia akan tahu zikir rahmat ni. Kalau orang tanya saya, Ustazah, macam mana Ustazah boleh strong? Sebenarnya saya pun ada waktu yang down, menangis, tak nak keluar rumah, memang ada.
Tapi Alhamdulillah tak lama. Takkan lebihlah 1 hari. Teruk macam mana keadaan pun, sekian-sekian. Dan saya dapati, bila orang tanya, macam mana boleh cepat move on, cepat sekian-sekian. Sebab apa? Kita macam, okey, kita dah selesai satu benda, hadap dah teruk satu benda, kita kena berpindah cepat. Supaya kita tak berlama-lama duduk merenung ataupun kemurungan perkara tersebut. Tapi kita takkan mampu buat kalau tak ada kekuatan ataupun tak ada amalan. Pasal solat tu nombor 1. Cuba letak mindset tu. Saya buat macam mana supaya nak jaga solat. Ini ada tak kawan-kawan baik? Ada klip-klip tak? Ada tak geng kaki makan? Ada kaki shopping? Ada kaki ngumpat? Tak ada. Seorang-seorang. Kuat-kuatnya, ada tak kawan 2 orang? Ada ya? Nanti dalam grup tu, buat grup, ikutlah nama grup apa? Lepas tu, dengan kawan baik tu, selain daripada ada grup-grup lain, tolong buat grup ni. Bagi saya grup ni sangat membantu untuk saya istiqamah. Sebab saya pun tak mampu nak istiqamah. Perlukan ada kawan yang sentiasa ingatkan. Dalam grup tu, kami buat list lebih kurang dalam 15 amalan harian. Contohnya solat di awal waktu, tempoh solat di waktu 20 minit selepas waktu solat. Jangan lebih 20 minit. Kalau nak buat setengah jam, maghrib jadi lewat. Subuh pun sekejap. Jadi kami letak, jangan lebih 20 minit. Itu dikira awal waktu lagi. Lepas tu, lepas solat, wajib zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali dan ayatul kursi. 2 tu je yang kami wajibkan. Sebab dua-dua ada hadis yang sahih. Siapa yang baca ayatul kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Soalannya orang yang amalannya lepas solat mesti baca ayat kursi, dia tak pernah tinggal. Tak ada yang akan menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian je. Dia tak masuk syurga sebab dia masih hidup je. Mati akan masuk syurga. Alam barzah tu Allah akan jadikan seperti taman syurga. Lepas tu, yang tentang zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali tu, itu hadis yang sahih juga. Barang siapa selepas solat fardu lalu dia membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, maka Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kami wajibkan tu. Solat waktu dan 2 tu kena baca. Lepas tu ada solat sunat yang diwajibkan. Solat tahajud, solat sunat duha, kemudian ada solat qabliyah ba'diyah. Adalah senarai solat sunat. Lepas tu bacaan Al-Quran berapa muka surat sehari, kemudian zikir rahmat, ada beberapa, sehinggalah dalam bab sedekah. Contohlah ada 10 senarai, sebelum 12 malam paling lambat kena update amalan. Kalau buat, kan ada tanda pangkah raid hijau, kalau tak buat pangkah. Kena terima je kekurangan diri, jujur dengan kawan kita, jujur. Lepas tu, apa yang berlaku ialah peringkat awal kita rasa malu nak hantar rizak pangkah-pangkah, ini tak buat, ini tak buat, ini tak buat. Tapi lama-lama kita cuba buat, kita tengok kawan kita semua hijau, pangkah 1 je, kita rasa malu. Sebelum tidur tu, berialah habiskan amalan-amalan tu. Sebab nak hantar report ni, berialah zikir selawat 100 kali, istighfar 100 kali, sampai tertidur-tidur, sampai berdiri. Tapi sebab apa? Sebelum kau 12 kena hantar report ni. Kalau tak hantar, kawan katanya, kenapa tak hantar semalam? Tak apalah banyak merah pun, Asma, hantar je. Kadang lebih daripada separuh merah je belaka tak buat. Istiqamah benda paling payah, tapi itu paling dicintai oleh Allah. Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai Allah yang sedikit tapi istiqamah. Susah nak istiqamah, betul tak? Tapi bila kita ada kawan yang macam tu, kita report, mula-mula macam susah. Lama-lama awal pagi lagi dah settle dah. Zikir tu dah settle. Dah jadi, kan orang kata mula paksa, lama-lama jadi rutin. Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama dah jadi rutin, sebati. Lepas tu kita dah rasa terpaksa lagi. Jadi zikir rahmat ni, muslimat sekalian, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ikut saya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang ingat zikir ni, betul tak? Semua orang tahu, lepas solat je, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma kita tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam hadis ini tak ada yuhyi wa yumit. Tapi kalau dah biasa, kekok tak sebut, silakan, tak ada masalah. Nabi sebut, barang siapa yang membaca zikir ini setiap hari sebanyak 100 kali.
Banyak ke? Sebenarnya tak banyak, 100 kali. Itu bukan jumlah zikir yang banyak. 100 tu biasa. 100 kali, maka Allah akan berikan ganjaran pahala umpama membebaskan 10 orang hamba abdi. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Nabi bersabda, siapa yang membebaskan seorang hamba abdi, Allah akan bebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka. Itu kalau seorang. Baca zikir ini 1 kali, Allah akan bebaskan 10, umpama membebaskan 10 orang hamba abdi. Yang kedua Nabi sebut, diberikan 100 kebaikan kepadanya pada hari tersebut. Kita tak tahu kebaikan apa, tapi Allah Maha menunaikan janji. Allah berikan kepada kita 100 kebaikan yang kita perlu, kita mahu. Dan akan dilindungi daripada segala 100 keburukan. Cuba kita list 100 keburukan apa yang kita tak nak. Aksiden, lagi, dirompak, lagi, jatuh. Kita kalau nak list 20 pun kita tak boleh nak list. Apa 20 keburukan saya tak nak berlaku pada diri saya ini? Allah menjanjikan 100 keburukan akan dilindungi. Kemudian akan diberikan perlindungan daripada segala bentuk gangguan jin, syaitan, iblis, sihir, pukau, semua. Walaupun hadis Nabi tak sebut begitu, tapi baca dalam kitab tib, kitab ruqyah, kita akan jumpa orang yang ada masalah gangguan-gangguan, termasuk sihir apa, amalkan zikir ini, dia boleh jadi pemutus kepada sihir. Kemudian yang kelima Nabi sebut, tidak ada amalan yang lebih baik seseorang itu membaca zikir ini sebanyaknya, maksudnya lebih daripada 100 kali. Sebab kalimah yang pertama dimulakan dengan la ilaha illallah. Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Dalam zikirnya ada kalimah alhamdulillah. Walahul hamd. Bagimu segala pujian. Itu hadis Nabi yang saya baca. Afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Nabi sebut zikir paling afdal la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Walaupun kita tak minta direct, ya Allah nak kebebasan kewangan, ya Allah nak suami soleh, tapi dengan ucap zikir itu dan ada perkataan alhamdulillah sebanyak 100 kali, Allah makbulkan doa yang kita sendiri tak tersebut dengan lidah. Yang kita mungkin dah lupa dah impian tu, tapi Allah tahu kita memang nak. Masya Allah. Cuba buat konsisten 2 perkara tu, solat di awal waktu dan amalkan zikir ni, dan lihatlah perubahan yang ketara dalam diri kita. Saat kita dilempar ke mana-mana, kita berada di mana-mana, dalam situasi apa pun, InsyaAllah kita tetap tenang, kita tetap stabil. Sedih-sedih, saya pun ada sedih, menangis, kadang meraung juga. Kadang kita panggil down, kemurungan. Maksudnya, itu normal sebab manusia biasa. Kita dibenarkan untuk bersedih. Yang tidak dibenarkan berlama dalam bersedih. Berlama dalam down. Berlama dalam kemurungan. Jangan kata bila amalkan ni langsung tak sedih, bila kena marah, kena maki pun. Datang office, kenapa awak senyum? Mak saya baru meninggal. Itu kena rawatan lah tu. Itu pelik. Ya, itu normal. Yang tak dibenarkan Islam tidak mencela seseorang yang menangis bersedih. Islam mencela menangis bersedih berlama-lama. Sebab kita ada banyak urusan, ada tanggungjawab, ada banyak amanah. Sebab itu disebut, sekiranya kamu mengetahui hakikat kematian, kamu tidak akan meratapi kematian orang tersayang. Kita sedih, mak kita meninggal. Tetapi kita tak akan meratapi lama jika kita tahu hakikat perit dan sakitnya kematian. Subhanallah. Kita meratapi kematian yang lama sebab apa? Emosi. Tapi bila kita tahu hakikat kematian, kita belajar pada kematian, kita mula mencari bekal untuk menghadapi kematian kita sendiri. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, to be continue insyaAllah. Mohon maaf salah dan silap. Semoga membantu, semoga boleh menambahkan kekuatan diri dan menjadi wanita yang bahagia, wanita yang ceria, wanita yang positif, wanita yang kuat dan dapat menghadapi apa jua ujian dunia sampai kita semua dapat syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Ramadan dan selamat Hari Raya. Ada 3,000 yang menonton. Masya Allah. Di hadapan saya ada lebih kurang 30,000. Masya Allah. Tak baik Ustazah. Ya, mungkin termasuk para malaikat. Malaikat yang kita tak boleh lihat. Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Seronok juga topik macam ni kan, sekali-sekala. Masya Allah. Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Saya nak jadi orang pertama. Betul tak saya orang pertama? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.